Assalamualaikum dan selamat sejahtera, bertemu kembali dalam Education Intelligence bersama saya Cikgu Inspektor Kadet Muhammad Taufik bin Ibrahim, Cikgu Sains Tingkatan 4 anda. Kita teruskan dengan bab 6, mungkin subtopik yang terakhir dalam bab 6 ni, iaitu tenaga nuklear. Sebelum tu kita masuk kepada soalan yang saya tinggalkan sebelum ni. Antara berikut yang manakah menyokong penggunaan tenaga nuklear? Okey, kalau kita nak buat tenaga nuklear sebagai tenaga alternatif, apa statement ataupun hujah yang boleh kita guna untuk menyokong kita buat benda tu. Okey, jadi soalan daripada jawapannya, adakah sisa radioaktif sukar untuk dihapuskan? Sinaran radioaktif berbahaya kepada kesihatan? Bahan api fosil di bumi semakin berkurangan? Ataupun kemalangan boleh berlaku di stesen janakuasa nuklear? So, jawapannya ialah C. Hujah ni, bahan api fosil di bumi semakin berkurangan ialah hujah yang paling mantap sekarang ni. Sebab memang kita tahu, okay, sekarang ni kebergantungan negara-negara terhadap negara pengeluar minyak sangat tinggi. Minyak memang sangat banyak dia punya produk-produk dia. Dari segi elektriknya, dari segi barang-barangnya. Okay? Jadi kita nak kurangkan kebergantungan kepada sumber bahan api fosil, kita alih kepada tenaga nuklear. So hujah ni sangat-sangat bagus. Alright? Okay, yang kedua, unsur yang digunakan sebagai sumber tenaga dalam reaktor nuklear ialah, ada dua yang saya belajar itu, plutonium dan uranium. Okey, jawapannya ialah A. Okey, 1 dan 2 sahaja. Natrium tak terlibat. Okey, natrium digunakan untuk yang saya bincang sebelum ni, natrium digunakan untuk apa? Untuk perindustrian. Alright? So, next, yang ketiga, antara berikut yang manakah menunjukkan perubahan tenaga dalam stesen janakuasa nuklear? Okey, so kita dah tahu tenaga nuklear akan menghasilkan tenaga elektrik. So, sebelum sampai kepada tenaga elektrik, tenaga apa yang berubah? So, jawapannya ialah tenaga nuklear, tenaga haba, tenaga kinetik dan tenaga elektrik. Macam mana? Kita bayangkan reaktor nuklear. Okay? Mula-mula sekali dalam reaktor nuklear akan berlaku pembelahan nuklear. Pembelahan nukleus. So, tenaga haba dibebaskan. Okay? Jadi, tenaga haba. Okay? Bila tenaga haba dibebaskan, air yang panas akan mendidih dan bertukar menjadi steam. Jadi steam tu akan memutarkan turbin. Turbin pun berpusing. Bila berlaku pergerakan, ni dinamakan sebagai tenaga kinetik. Okay, bila dah berpusing, pergi kepada generator. Generator akan menghasilkan tenaga elektrik. Okay, so jawapannya ialah A. Macam ni lah tenaga-tenaga yang ada di dalam reaktor nuklear berubah-ubah. Tenaga nuklear, haba, kinetik dan elektrik. Alright, so kita masuk kepada pembelajaran seterusnya. Subtopik yang terakhir dalam bab 6, iaitu kesan pendedahan kepada sinaran radioaktif dan pengendalian bahan radioaktif dan sisa radioaktif. Alright, so gambar-gambar ni yang gambar real yang kita tunjuk selepas ni, tu ialah tempat reaktor nuklear. Di sini ialah kesan daripada pancaran sinaran radioaktif alright, kepada manusia. Okey, bahan radioaktif perlu dikendalikan dengan betul agar tidak membahayakan manusia dan alam sekitar. Sebarang kecuaian akan memberikan impak yang sangat-sangat besar. Contohnya berlakunya letupan-letupan di reaktor-reaktor nuklear. Okey, contohnya bom atom. Kalau orang salah guna perkara-perkara yang berkait dengan nuklear ni, dia akan menghasilkan bom-bom yang sangat besar yang boleh menyebabkan peperangan dan kematian berjuta-juta manusia. Alright. Okay, contohnya yang pertama, tragedi letupan reaktor nuklear di Chernobyl, Ukraine yang berlaku pada tahun 1986, 26 April. Sampai sekarang lagi, kawasan ni kawasan yang tidak boleh dimasuki oleh sesiapa sekalipun kerana tempat ni ada bahan radioaktif yang masih aktif. Okay, so ni adalah antara kesan kita tak kendalikan reaktor secara betul dan mengikut piawaian lah. Yang kedua, tragedi letupan reaktor nuklear yang baru berlaku pada tahun 2013, 14 Mac, yang berlaku di Fukushima dan Jepun. Okey, pada 11 Mac tahun 2013, berlakunya tsunami dan gempa bumi yang sangat kuat di perairan Jepun. Okey, bila berlaku macam tu, tsunami berlaku, tsunami tu melanggar reaktor nuklear yang berada di tepi laut. Ni laut. Okey, ini laut. Ni reaktor nuklear yang berada di Fukushima. So, tsunami tu melanggar reaktor nuklear yang berada di tepi laut ni. Jadi, reaktor nuklear ni tak sempat ejen penyukan ni rosak, jadi menyebabkan letupan berlaku. Okey, bila letupan berlaku,
kemalangan jiwa pun ada, dan bahan radiasi pun terbebas ke persekitaran. Sini ada kawasan perumahan, jadi penduduk di sekitar ni sangat-sangat terdedah kepada bahan radioaktif. Okey, kesan pendedahan kepada sinaran radioaktif. Hidupan yang terdedah kepada sinaran radioaktif boleh mengalami kesan dari jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Dia ada masa pendek, ada jangka masa panjang kesannya. Alright, kita bincang satu persatu. Pendedahan kepada sinaran radioaktif yang sangat kuat boleh menyebabkan kematian. Okey, kesan jangka pendek dulu, okey, kepada sinar radioaktif yang lemah. Alright, kesannya ialah kita akan mengalami muntah, kita akan mengalami cerit-birit, keguguran rambut, sakit kepala. Ni untuk jangka pendek apabila kita kena sinaran radioaktif yang lemah. Okey, jadi kita akan mengalami simptom-simptom macam ni lah. Okey, kesan jangka panjang sinar radioaktif boleh mengakibatkan pencemaran alam untuk jangka masa yang panjang seperti yang berlaku di Chernobyl, yang berlaku di Nagasaki, Hiroshima, Fukushima. Okey, mutasi sel yang boleh mengakibatkan pelbagai jenis kanser. Okay, mutasi gen pun ada, manusia pun ada. Janin gugur dan cacat yang banyak berlaku di Chernobyl, okay, yang banyak berlaku juga di Nagasaki dan Hiroshima, menyebabkan kecacatan pada ternakan dan memusnahkan ekosistem. Okay, ni ialah contoh kesan, okay, mangsa radiasi yang terselamat daripada letupan nuklear di Fukushima, Jepun. Okay, so ni ialah antara pekerja yang bekerja di reaktor nuklear tersebut. Jadi tengok dia punya fizikal badan, dia kena letupan dan radiasi. Okey, bukannya letupan saja, letupan nuklear ni akan menghasilkan radiasi. So radiasi lah yang menyebabkan kecacatan kepada muka dia. Dan peristiwa Chernobyl dia akan memberi kesan kepada keturunan-keturunan. Okey, bila berlaku letupan di Chernobyl, radiasi itu akan menyerang sel-sel pembiakan orang tu. Jadi anak-anak dia kemungkinan akan menghadapi mutasi gen ataupun cacat. Contohnya macam ni lah. So, dia tak kena, tapi anak dia kena. Itu disebabkan oleh radiasi. Okay, peristiwa di Hiroshima, okay, letupan dan radiasi juga boleh merosakkan sel-sel badan yang berlaku di Perang Dunia Kedua hari itu. Okay, ramai mati dan ramai sengsara. Lama juga, okay, masa nak pulih tu. Okay. So, macam mana kita nak elak semua benda tu? Kita ada SOP kita ada cara pengendalian kita, iaitu pengendalian bahan radioaktif dan sisa radioaktif. Okay, bahan radioaktif dan sisa radioaktif adalah berbahaya dan perlu dikendalikan dengan betul. Okay, bahan radioaktif dan sisa radioaktif perlu disimpan dalam bekas yang diperbuat daripada plumbum yang tebal supaya sinaran radioaktif tidak terbebas ke persekitaran. Kita dah belajar 3 jenis sinaran. Alfa, beta, gamma. Gamma ni sinaran yang paling kuat. Dan dia boleh tembus kertas, boleh tembus kertas aluminium, boleh tembus 5mm punya aluminium, tapi dia tidak boleh tembus plumbum yang berketebalan 25mm. Jadi kita simpan bahan radioaktif tu dalam bekas plumbum yang tebal tadi tu. Jadi sinar gamma tak dapat keluar. Okay, bila sinar tak dapat keluar, manusia di sekitarnya akan terbebas daripada ancaman-ancaman sinar radioaktif tadi. Okay, sisa radioaktif yang diletakkan di dalam bekas plumbum dan dilupuskan dengan cara menanam jauh di dalam tanah dan dilapisi konkrit yang tebal. Okay, bila kita dah letak dalam plumbum, kita tanam pula dalam tanah, kita lapik pula dengan konkrit yang tebal di atasnya supaya sinar radioaktif tidak terbebas ke persekitaran. Okay, dalam bidang industri di kilang-kilang yang menggunakan bahan radioaktif, okay, ataupun saintis-saintis yang mengkaji bahan radioaktif, mereka menggunakan tangan robotik. Dia tak guna tangan sendiri. Okay? Tangan robotik digunakan untuk mengendalikan bahan radioaktif bagi mengelakkan terdedah kepada sinaran radioaktif. Kita tak sentuh secara direct, langsung. Kita guna tangan robotik. Alright? Pemakaian lencana filem bagi mengesan tahap pendedahan pada sinaran. Dia ada satu pakaian yang boleh mengesan sinaran radioaktif. Kalau dah terlebih tu, maknanya bahayalah. Okay? Meminimumkan masa pendedahan pada bahan radioaktif, kita kurangkan masa dengan bahan tu. Jarakkan diri daripada sumber bahan radioaktif, kita menjauhi sumber-sumber yang ada radioaktif. Basuh tangan dengan bersih selepas mengendalikan bahan radioaktif. Alright, kita masuk kepada latihan. Soalan yang pertama, mengapakah kita tidak harus menggalakkan penggunaan sinar radioaktif secara berlebihan? Okay, kenapa kita tak harus menggalakkan? Okay, yang pertama, boleh menyebabkan mutasi.
sinar radioaktif terlalu mahal, boleh menyebabkan pencemaran bunyi yang serius ataupun boleh menjatuhkan ekonomi negara. Okey, cuba jawab. Soalan yang kedua, apakah cara yang paling baik untuk mengendalikan sisa-sisa radioaktif? Buang dalam hutan ke, disimpan di dalam kotak plumbum dan ditanam, ataupun disimpan dalam botol kaca dan dibuang ke dalam laut, macam hantu lah pula. Okey, membakar bahan tersebut. Okey, ada cara dia, boleh pilih jawapan. Okey, antara yang berikut yang manakah bukan kesan jangka panjang pendedahan kepada bahan radioaktif? Okey, kita dah tahu kesan masa jangka panjang. Yang pertama, pencemaran alam sekitar, kemusnahan ekosistem, obesiti ataupun mutasi sel. Obesiti ni macam saya terasa lah pula. Alright, so jadi takat tu saja untuk bab 6. Kita akan sambung untuk topik yang seterusnya. Topik baru, bab baru iaitu bab 7, cahaya, warna dan penglihatan. Tajuk ni panjang sikit. Kita akan buat satu persatu lah. Menarik tajuk ni. Jadi kita jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.